nak tempah kereta sewa, boleh tempah melalui kita punya website gogreenmatic.com. Okay, banyak yang bertanya lah, macam company saya, Greenmatic ni masih jalan ke? Okay, actually kereta sewa ni, bisnes kereta sewa ni masih lagi jalan. Masa PKP pun still running. Sebab apa, bisnes saya ni kita hanya platform je, kita hanya ambil tempahan kereta sewa je. Company saya dah tak ada kereta. Alright, and then sekarang ni bila rentas negeri dah dibuka semula, so saya pun tak ada masa lah nak manage benda tu. Saya pun hand over lah benda tu dekat saya punya kawan. Dia lah yang uruskan, ambil tempahan, agih tempahan, dia yang urus semualah. Alright, so sekarang ni saya fokus kepada bisnes. Saya jual produk lah, saya jual produk. Saya jadi ejen produk saja. Saya jadi ejen SKV. So far alhamdulillah dalam masa 10 bulan saya dapat buat sale dalam 2.8 juta lah. Kira macam sebulan 280,000. And then jualan saya yang tertinggi pernah capai 800,000. Dan saya punya keuntungan alhamdulillah lah pernah dapat dalam 60,000 sebulan. Okay, so hari ni saya nak bercerita tentang macam mana nak jadi orang kaya kan. So saya suka topik-topik macam mana nak jadi kaya. But sebelum tu saya nak check pada menonton ni, boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen. Hari ni saya live lewat sikit sebab sini hujan. Ni pun masih lagi hujan, renyai-renyai lah, tapi tak apa, redah je lah. Okay, ada tak yang boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Boleh dengar. Okay, hari tu saya bercerita tentang saya punya leader. Tapi masa tu hari hujan, and then masa tu banjir kan. So saya nak bercerita cerita tentang saya punya leader. Kan? Ada tak nak tahu cerita saya punya leader ni, Puan Syabanini. Puan Syabanini, dia punya jualan 9 juta sebulan. Nak tahu tak cerita ni? Cerita Puan Syabanini ni. Puan Syabanini ni anak orang biasa je. Orang biasa je, sekarang ni alhamdulillah dah jadi jutawan. Ada tak nak dengar cerita Puan Syabanini ni? Macam mana dia boleh buat jualan sampai 9 juta sebulan? Untuk tahun ni dia punya sale dah 34 juta macam tu lah. Dekat 40 juta dah sekarang ni. Alright. Okay, kalau ada nak dengar, cuba komen. Cuba komen. Nak dengar bang? Alright, ni cerita betul ni. Cerita betul ni, saya punya leader tau. Saya punya leader untuk SKV. Selamat pagi. Alright. So, sebelum tu saya cerita sikit lah tentang saya. Ringkas je. Saya ni lahir dekat Kedah. Lepas tu dibesarkan dekat Pahang. Saya anak peneroka Felda. Saya belajar and then saya bekerja sebagai kira macam pensyarah lah, pensyarah dekat universiti di Sarawak. Masa saya bekerja tu, saya tak ada planning pun nak berniaga apa semua. Sebab apa, dah kerja government kan, kerja pun dah okey. Tapi masa saya bekerja tu, saya mula terlibat dengan hutang. Hutang motor, hutang kereta, kad kredit apa semua. And then end up kira macam saya tersontok lah. Duit gaji memang confirm tak cukup. And then saya pun pening kepala macam mana nak settlekan hutang-hutang. Hutang banyak sangat. Dapat duit gaji saya tu habis bayar hutang je. Okay, lepas tu saya cuba berniaga. Masa tu saya start bisnes kereta sewa. Tu cerita saya start kerja tu tahun 2005. 2006 saya start buat bisnes kereta sewa. Alhamdulillah lah, bisnes tu berkembang. 2006 saya start tu. 2012 saya berjaya capai 1 juta pertama. Selepas 6 tahun saya buat bisnes kereta sewa, saya dapat capai jualan lah 1 juta pertama, alhamdulillah. And then bisnes saya tu berkembang. Dan pada tahun 2015 kira macam company saya, dia punya total sale tu 5 juta setahun. Alright, and then 2011 sebenarnya saya berhenti kerja daripada universiti.
And then saya fokus kepada bisnes kereta sewa. Alright. Assalamualaikum. Suka dengar cerita abang pagi-pagi. Okay. And then tapi 2015 tu saya ada masalah. Saya diuji macam-macam lah, dengan apa, dengan GST-nya, dengan LHDN-nya, dengan saya punya saya kembangkan saya punya bisnes tu. Saya menggunakan sistem licensing. Dia macam franchise lah. Siapa-siapa yang nak belajar bisnes sewa, saya ajar dia. And then dia gunakan saya punya sistem, dia gunakan saya punya brand. And then saya ambil sikit lah, dalam 2.5% lah daripada dia punya sale. And then alhamdulillah bisnes saya start daripada 2012 tu berkembang. Saya macam sampai ada cawangan kereta sewa satu Malaysia. Sebab apa? Saya punya sistem ni tak payah ada office. Dia boleh beroperasi kat rumah je. Kita memang 100% online. Alright, tapi bila 2015 tu berlakulah cabaran. Saya tak salahkan siapa-siapa lah, salah sendiri lah kan. Alright. Saya dah dengar cerita abang kereta sewa, cabaran dia abang saja tahu. Abang kalau ambil course marketing nak buat bisnes besar, macam mana tu course marketing? Alright, tak apa. Nanti saya sambung cerita sikit saya. And then bila tahun 2015 tu macam-macam lah. And then masuk tahun 2020 datang lagi cabaran bila COVID-19 melanda kan. So bisnes saya memang terus jatuh. And then saya cuba jual produk makanan, tapi tak berjaya, gagal. Sampai saya punya saving habis, hutang pun makin bertambah kan. And then kira macam tahun 2021 tu kira macam saya level paling bawah lah. Saving pun nak habis. Lepas tu hutang-hutang pun makin banyak. And then saya dah start kena saman, tak boleh nak bayar hutang pun semua kan. Alright, lepas tu saya join SKV pada bulan Februari. Pada bulan Februari 2021. Dan dalam masa 10 bulan alhamdulillah saya dapat buat sale dalam 2.8 juta. And then saya punya commission tu dalam 218,000 macam tu lah. Alright, alhamdulillah. So pada yang join saya punya live ni, boleh tak follow saya? Follow saya sebab ni akaun TikTok saya yang baru. Follower baru ada 5,000 kan. Yang akaun TikTok yang lama tu dah ada dekat 40,000 follower. Tiba-tiba kena ban sebab saya melanggar banyak community guideline lah. Alright, minta follow. Tadi ada orang komen apa benda dah. Marketing kat Kedah Perlis kat mana kereta sewa bang? Dia banyak, kereta sewa ni banyak. So macam company saya ni, kita hanya platform je. And then orang boleh tempah melalui kita punya website. And then kita akan dapat booking tu, kita akan agihkan tempahan kereta sewa tu dekat kita punya supplier lah. Sebelum PKP saya ada lebih kurang 7,000 supplier. Ya, saya minum. Sebelum PKP saya dapat rekrut lebih kurang 7,000 supplier kereta sewa. Tapi lepas PKP sekarang ni kan, so banyak yang ada yang dah tak buat dah bisnes sewa, ada yang dah jual, ada yang dah buat bisnes lain kan. So tempahan kereta sewa tu banyak, cuma nak cari supplier kereta sewa susah. Alright, abang kalau ambil course marketing nak buat bisnes besar macam mana? Bisnes besar macam mana tu? Alright. Okay, okay, salam. Okay, so sementara tu saya nak iklan sikit. Sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join saya untuk jadi ejen SKV. Ya. Okay, ni company yang saya join, SKV. Saya mencari sesiapa yang nak join team saya menjadi ejen SKV. SKV ni dia jual produk untuk kencing manis. Tapi dia ada juga produk untuk kuruskan badan, vitamin, kopi pun ada kan. Alright, so dia menjual produk kesihatan. And then alhamdulillah lah, saya setakat ni lah jualan saya tertinggi adalah 800,000
dan saya punya profit saya tertinggi pernah dapat dalam 60,000. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya, yang nak berniaga, yang ada masalah kewangan, yang nak tambah pendapatan, yang nak settlekan hutang, yang nak membantu orang lain, yang nak hidup sihat. Saya mencari team. Alright. Untuk join company ni, modal dia RM65 40 sen untuk Semenanjung. Untuk Sarawak RM66 40 sen. Untuk Sabah RM71 30 sen. Dan untuk Singapura RM81. Alright, so saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen, yang nak join, nak berniaga. Macam saya punya team, ada yang dah buat profit RM50,000 sebulan. Ada cikgu sekolah yang buat profit keuntungan lah RM12,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Nak bantu tambah pendapatan? Kalau ada, komen nak, lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Siapa yang nak, komen nak, lepas tu you screenshot video ni, lepas tu you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Kan? So saya mencari sesiapa, saya nak cari orang susah lah. Orang susah, orang miskin, yang nak ubah kehidupan dia, yang nak selesaikan hutang, yang nak berniaga, yang nak tambah pendapatan, yang nak hidup sihat, yang nak bantu orang lain lagi kan. Siapa yang nak, komen nak, lepas tu you screenshot video ni, lepas tu you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Alright. So hari ni saya nak cerita tentang saya punya leader. Alright, ni saya punya leader. Ni leader, ni kira macam ejen SKV yang jualan dia tertinggi. Ini adalah sale dia untuk sebulan. Ni leader saya. Dia ni sebenarnya senior saya lah. Senior saya dekat sekolah menengah. Alright, ada tak nak tahu cerita Syabanini ni? Kita biasa kita panggil dia Kak Nini lah, Kak Nini. Dia ni macam kakak lah kan. Alright, ada tak nak tahu cerita Puan Syabanini ni, macam mana dia boleh buat jualan 9 juta sebulan? And then total tahun ni dia punya sale dah 30 juta lebih. Alright. Adakah wajib maintain sales setiap bulan? Dia sistem dia ni very sangat bagus. Macam saya join tu, saya join bulan 2. Masa bulan pertama tu saya dapat buat sale dalam 11,000. Lepas tu saya punya sale tu naik. Ada turun jugalah sikit kan. Tapi saya sebab apa? Semakin lama saya dengan dalam SKV ni, lepas tu saya punya customer makin ramai, lepas tu saya punya ejen pun makin ramai. And then sale saya tu tak pernah turun. Adalah turun sikit macam bulan Oktober, bulan September dengan Oktober, bulan 9 dengan bulan 10 saya punya sale 800,000. Kan? Bulan November saya punya sale tu turun jadi 700,000 kan. Tapi okey lagi lah. Sebab apa? Saya punya customer tu keep growing. Cuma masa mula-mula tu penat sikit lah. Sebab apa? Saya banyak buat personal sale. Tapi lama-lama tu kerja tu dah jadi tak teruk dah. Sebab apa? Saya tak buat apa-apa pun kadang-kadang. Saya macam sekarang ni banjir kan. So saya pun kalau nak promote pun macam kira macam tak best kan. Tapi sale tu keep jalan kan. So semalam saya check, saya punya sale dalam 20,000 kan. 20,000. So business ni dia macam kadang-kadang dia bukannya bergantung pada kita, dia bergantung kepada team kita. So makin ramai customer kita, makin ramai kita punya ejen, lagi mudah kerja lah. Okay, so dia business ni dia dekat satu Malaysia, lepas tu dekat Sarawak pun ada. Sorry. Dia dekat kita boleh jual produk ni dekat satu Malaysia dengan Singapura. And then insyaAllah tahun depan kita akan start masuk market Indonesia dengan Thailand. Tahun depan insyaAllah kita target lah. Sekarang ni SKV dia dekat Malaysia dengan Singapura. Bang, selalu morning walk ke? Ya, saya selalu morning walk. Ikut sedih
Malaysia kena musibah semangat bang. Betul, saya pun itulah, kita tengok kawan-kawan kita banjir pun semua kan. So kita nak cerita kaya-kaya ni tak syok kan. So masa banjir tu saya 3 hari lah saya tak live. And then saya just tengok, and then kita pun hulur bantuan lah mana yang kita mampu kan. Alright. Jual apa? Okay, SKV ni dia jual produk kesihatan untuk kencing manis. Dia fokus dia adalah kencing manis. So dia ada 9 produk. Ni salah satu produk dia lah. Sekejap saya off yang gambar ni. Okay. So ni salah satu produk, tapi ni sebenarnya botol kosong lah. Botol recycle, saya just letak Vitec and then bawa minum lah. Yang ni kalau you ada kencing manis, you minum ni, insyaAllah lah kencing manis you tu dia bukannya sembuh lah, dia boleh reverse. Yang ni, okay, Vitec. Berapa kilometer sehari? Saya satu hari tu saya boleh jalan 2 jam. 2 jam non-stop, kan. Paling lama lah 2 jam kan. Saya tak tahu berapa kilometer, tak ada nak sukat. Assalamualaikum abang, saya nak kuruskan badan. Berat saya 105 kilo tu dah kira obesity tu. Kan, obesity. Lepas tu kalau you tak kontrol tu, mungkin risiko kencing manis kan. Bila kena kencing manis, dia macam-macam lah. Darah tinggi, masalah jantung, and then silap air bulan. Bila dah kena darah tinggi tu, buah pinggang lah pula kan. Macam mak saya tu. Macam mak saya ni asalnya dia badan dia besar. Lepas tu dia darah tinggi. Lepas tu dia kena kencing manis. Bila orang kencing manis ni, dia punya sistem imun dia tak kuat. Macam mak saya ni, dia silap makan, kena stroke. Lepas tu tak lama lepas tu dia meninggal lah. Okay, so you kena make sure you jaga kesihatan lah. Macam SKV, dia ada juga produk untuk turunkan berat badan. Macam saya sebelum ni pun, saya pun ada masalah berat badan. Berat saya pernah capai sampai 81 kilo lah. Lepas tu berat saya tu setiap hari naik. Hari-hari. Macam hari ni 81, esok naik lagi 82. So besok naik lagi. So macam setiap hari naik. Naik tu laju. Bila berat badan saya naik tu, saya murung lah. Saya murung lah. Macam nak makan tak lalu pun semua. Lepas tu bila kita berlapar, kita tak makan. Lepas tu bila kita nak makan, kita melantak kau-kau, naik lagi kan. So sekarang ni saya punya berat badan dah turun. Pernah turun sampai 71 kilo. Tapi masa tu bulan puasa kan. And then sekarang ni saya punya berat badan maintain lah dalam 75 ke bawah lah. 75. Saya berat badan saya ni kalau boleh jangan lebih pada 75. Kalau lebih tu maknanya saya dah dikira overweight. Alright, so macam mana saya turunkan berat badan? Saya stop gula. And then saya makan makanan sihat lah. Macam beras pun saya makan beras perang. Lepas tu saya banyak makan sayur-sayur. Lepas tu saya gula tu stop. Gula saya stop. And then saya ambil satu produk daripada SKV ni. Saya ambil. So you boleh stop gula, and then you boleh ambil ni Zero ni. And then Zero ni dia, saya nak cerita tak pandai sangat. Sebab apa, saya bukan doktor kan. Tapi Zero ni dia ada satu bahan. Dia ni actually dia ada 3 benda lah. Dia ada stevia, dia ada chromium, dia ada biotin. Okay, yang penting stevia tu pemanis. Chromium tu dia untuk, senang cerita, untuk bakar lemak. Kalau you ambil ni, macam saya sebelum ni perut saya buncit kan. Perut saya besar. Memang buncit lah. Saya kalau pakai baju, saya tak pakai baju plain macam ni. Saya akan pakai baju yang berbunga-bunga. Sebab apa, nak tutup saya punya perut. Memang perut saya buncit gila. Serabut betul lah benda ni kan. Sekejap saya nak simpan datang ni. Sekejap. Nak simpan air pun susah. Okay, okay, so sambung cerita. Okay, macam sorry saya tak sempat baca komen semua. Kalau you nak turunkan berat badan, you stop gula, macam ni, you ambil ni. And then yang ni stevia tu manis. Lepas tu dalam dia ada chromium. So chromium ni nak cerita panjang, tapi senang cerita, dia boleh membantu membakar lemak. So orang gemuk ni, sebab apa dia ada masalah
dia ada masalah rintangan insulin. So insulin dalam badan dia tu macam tidak digunakan sepenuhnya. And then bila dia duk ambil benda manis, lepas tu badan dia akan menghasilkan insulin. So insulin ni bila tidak digunakan, dia akan disimpan dalam bentuk lemak. So bila you ambil ni, so dalam ni ada kromium. So kromium ni dia macam bagi you punya insulin tu lebih peka, lebih mudah kan. So badan you tidak perlu menghasilkan insulin yang banyak. And then bila you ambil ni, badan you tu akan bertukar daripada mod simpan lemak kepada mod bakar lemak. Lebih kurang macam tu lah. So saya sebelum ni perut saya buncit. Saya duk ambil benda ni kan. Saya tak ada exercise apa-apa sangat kan. Saya ambil benda ni, lepas tu saya punya perut tu kempih. Tak ada exercise, makan macam biasa je. And then satu lagi saya guna jugalah satu produk ni, nama dia Radiant. Ni produk dia. Sekejap. So kalau you macam Neutral, macam SKV pun dia ada. Ni produk dia, Neutral. Yang ni kalau you minum ni, saya minum hari pertama 5 kali sirik. 5 kali saya membuang. Dia ni cuci usus lah. Lepas tu esok minum lagi, cirit lagi 5 kali. Lusa minum lagi, cirit lagi. So maknanya dekat perut saya tu banyak sangat. Orang panggil kerak tahi. Memang hari-hari cirit. Lepas tu keluar tu macam-macam colour lah. Hitam, kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning. Lepas tu bau busuk gila. So maknanya kalau orang gemuk, dekat dia punya usus tu memang banyak gila kerak najis. So kerak najis tu kalau tidak dibuang, dia akan menjadi toksin. Dan kalau lama sangat, dia boleh bertukar menjadi kanser. So make sure kalau siapa-siapa yang ada masalah berat badan, yang gemuk apa semua kan, so you tengok you punya perut tu kalau besar terlajak kan, so dekat dalam usus tu memang banyak kerak najis. Dan kalau kerak najis tu tidak dibuang, dia macam-macam lah tanda-tanda dia tu. Macam saya dulu, dekat perut saya tu selalu naik bintik-bintik gatal. Gatal. So itu maknanya perut tu dah penuh toksin lah. Kalau you tak buang, sila air bulan boleh kena kanser lah. Macam saya punya saudara. Saudara saya umur lebih kurang, dia memang tak jaga makan. Lepas tu tiba-tiba dia sakit perut kan. Lepas tu cek kena kanser usus. Lepas tu dia pergi Thailand buat operation, potong lah dia punya usus tu. And then balik Malaysia ingatkan lega. Kanser tu merebak. Lepas tu dia memang tak dapat diselamatkan, meninggal. Umur lebih kurang 40 lebih. Lepas tu kesian bini dia dah tak kerja kan. Lepas tu anak 6 orang, anak kecil-kecil lagi. So you kena make sure you kena jaga kesihatan lah. Alright. Okay, berapa harganya? Okay, produk SKV ni saya cerita sikit. Produk SKV ni paling murah RM30 kan. Kopi lah paling mahal RM180. Ini 5-tech ni lah. Ini macam yang ni RM105. RM105 untuk 20 sachet. Kalau you minum ni 7 sachet pun dah nampak kesan dia. Kalau you minum 7 pun memang dah nampak kesan. Saya minum ni 7 hari memang hari-hari berak. Macam-macam colour lah. Tai warna hitam lah, warna oren lah, warna hijau lah. Kotor gila lah. Dalam saya punya usus tu kotor gila. Sekarang ni dah, alhamdulillah dah kempih lah. Dulu memang isi saya selalu gelak saya, macam perempuan mengandung kan. So and then bila you amalkan suplemen ni, you punya stamina tu lagi power. You macam saya, alhamdulillah lah, saya boleh berjalan kaki ni sambil live ni 2 jam. Dulu memang tak boleh. Memang kalau kena hujan sekejap je saya demam. Lepas tu memang stamina memang ke laut. Umur pun dah 40 kan. Tapi sekarang ni bila saya jaga makan, amalkan gaya hidup sihat dan saya ambil suplemen, so saya memang so far lah tak ada demam, tak ada sakit. And then saya punya stamina tu memang alhamdulillah. Alright, so satu kotak tu ada 20 sachet. Kan. So sekarang ni siapa-siapa yang nak beli produk ke, nak jadi ejen, you komen nak. Lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio WhatsApp. Nak beli boleh, nak jadi ejen pun boleh, tak ada masalah. So ada tak kat sini you kenal sesiapa yang ada masalah kencing manis? Kencing manis, ada masalah berat badan. And then produk SKV ni, the moment you makan, you akan continue pakai. Kan dia macam baja lah. Sebab apa? Banyak orang
berapa lama nak makan, kan. So suplemen ni dia macam baja tau. So macam pokok pun, kalau kita tanam, berapa lama kita nak baja pokok tu, kan. So sampai dia selama-lamanya lah. Tapi kalau kita tak nak baja pun tak apa, kan. Tak ada masalah, pokok tak mati. Tapi mungkin dia terbantut, dia mudah jatuh sakit apa semua, kan. So macam manusia sama juga, kan. You nak makan ni okey, lepas tu kalau you rasa dah okey, you nak stop boleh. And then tapi bila you stop, and then kalaulah you amalkan gaya hidup sihat, you banyak makan sayur-sayur, you makan benda-benda yang sihat, kan, you tak perlu suplemen. Tapi kalau you stop, lepas tu you makan macam-macam, makan makanan yang bergula, you makan makanan proses apa semua, so benda tu racun. And then kalau you tak ada suplemen untuk apa dia panggil anti radang, so kesihatan you makin teruk lah. Itu yang badan naik gemuk, kan. Lepas tu kencing manis, masuk darah tinggi, kan. So dalam keadaan sekarang ni, kita tak sama macam 100 tahun dulu. 100 tahun dulu nenek moyang kita makan benda-benda yang segar. Beras pun beras yang bukannya beras yang macam sekarang ni. Lepas tu diorang banyak makan ulam-ulam, ayam pun ayam bela, kan. Lepas tu ikan pun ikan yang bukannya bagi baja, kan. So diorang tak ada masalah dari segi suplemen. Sebab apa? Makanan diorang tu memang sihat. Kita pula ni zaman sekarang ni semuanya macam ayam pun ayam daging, kan. Ayam tu confirm lagi ubat. Kita tak nampak, tapi kesan dia tu mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Lepas tu sayur-sayur pun kita banyak pesticide, kan, racun serangga apa semua, nampak cantik je, kan. So banyak makanan-makanan kita sekarang ni makanan yang menyebabkan keradangan. So kalau kita tidak ada suplemen untuk neutralizekan benda tu, so itu yang umur 30, 40 ada macam-macam penyakit dah. Alright. Tak ada, dekat je, saya jalan area sini je. Okay, so sambung cerita pasal Kak Nini, kan. Ada ke yang nak dengar cerita ni? And then you all ni yang menonton saya ni boleh tak follow saya? Alright. Saya jalan area rumah saya je. Area rumah saya je. Alright. Sekejap, saya mana Kak Nini ni? Ni Kak Nini. Alright. Okay, sambung cerita Kak Nini, saya dah habis cerita pasal saya. Sambung cerita Kak Nini. Kak Nini ni, dia sebenarnya orang Kelantan. Orang Kelantan. Siapa kat sini orang Kelantan? Orang Kelantan. So family dia memang orang Kelantan. And then saya start kira macam kenal dia ni sebenarnya, kita berjumpa dekat sekolah menengah teknik Kuantan. Masa tu dia senior saya lah. Dia masa saya masuk tu saya form 4, dia dah form 5, kan. Tapi memang tak kira tak betul-betul kenal lah, kan. Mungkin berjumpa, tapi saya pun tak tahulah, saya pernah tegur dia, kan. So saya masa dekat sekolah menengah saya memang tak campur perempuan, kan. Sebab apa, kelas saya tu semua lelaki, tak ada perempuan. Memang saya memang tak campur perempuan. Okay, so saya masa tu memang pemalu lah. Kalau perempuan tegur, muka merah, kan. Alright, lepas tu bila saya masuk form 5, Kak Nini ni habis dia pun sambung belajar. And then masa tu saya memang langsung tak jumpa dia lah. And then dia pun sambung belajar, buat degree apa semua. Macam Kak Nini ni, dia minat dalam bidang perdagangan. So dia ni bab akaun dia minat lah, kan. So dia pun lepas habis belajar tu, dia start bekerja dengan beberapa company. Sampailah last kali dia bekerja dengan satu company ni, company besar jugalah, FGV, Felda Global Venture. Siapa pernah dengar FGV, Felda Global Venture? Itu adalah company yang terakhir yang Kak Nini kerja. And then dia punya gaji pun dah kira okey lah, kan. Lepas tu dia sampai level macam FGV ni nak lantik dia, kira macam pegang mana-mana anak syarikat FGV, dia jadi director dan dia manage the company lah. Sebab apa, macam FGV ni, macam company-company ni, dia memang mencari wanita yang dia nak lantik menjadi CEO untuk run dia punya anak syarikat. Okay, so itu Kak Nini lah, dia punya level tu, kan. So dia kata gaji dia pun kira besar lah, setahun sebulan dah 5 angka lah, kan. And then Kak Nini ni, kalau nak ikutkan, dia kata dia tak minat berniaga. Dia kalau boleh
dia nak makan gaji je. Sebab apa? Dia dah sampai level yang kira dalam corporate tu dia dah tinggi dah level dia kan. Ada ke yang dengar saya punya cerita ni? Macam tak ada, macam tak ada orang komen pun. Ada lagi ke yang dengar ni? Hari dah hujan dah. Test 1 2 3, test 1 2 3. Dengar. Ada rupanya. Okey. Ramai lagi cerita pasal siapa ni bang. Ni Kak Nini ni. Cerita pasal Kak Nini. Kak Nini ni saya punya leader. Saya punya leader dalam SKV. Tapi dia ni asalnya dia memang tak minat berniaga. Dia kalau boleh dia nak kerja corporate je. Dia dekat FGV tu, Felda Global Venture, dia dah orang besar lah dalam tu kan. So gaji pun dah puluh ribu kan. Buat apa nak berniaga kan? Buat pening kepala kan. Masalahnya Kak Nini ni, suami dia memang minat berniaga. Suami dia nama Tuan Syed Azam lah. Tuan Syed Azam dia memang minat berniaga. Alright. So suami dia ni, walaupun Kak Nini tak suka suami dia berniaga, tapi dia buat juga. Tapi bila suami dia ni berniaga tanpa dapat, macam Kak Nini tak support kan. So suami dia ni berniaga tak jadi. Buka company tutup. Buat bisnes ni tak jadi, tutup kan. So along the way tu, suami dia cuba berniaga, semua bisnes suami dia tak jadi. And then last kali suami dia berhenti kerja. Sebab apa? Memang betul-betul nak berniaga. Berhenti kerja, and then buat company lah. Company tu dia kata macam uruskan account. And then dia kata company tu terpaksa tutup. Sebab apa? Dia provide service, lepas tu orang tak bayar. Dah buat kerja apa semua, tiba-tiba nak minta payment, tak dapat payment kan. Lalas macam suami Kak Nini ni, kira dah berniaga tak ada income, tak untung, rugi tiap-tiap bulan rugi kan. So yang tanggung family tu Kak Nini lah kan. Sebab apa? Kak Nini masih bekerja, gaji tiap-tiap bulan ada. So belanja family tu Kak Nini yang keluarkan. Macam suami dia tu memang tak boleh nak bagi nafkah. Kan? Sebab apa? Berniaga rugi tak jadi kan. Kerja dah tak ada kan. Alright. Okay, so suami dia tu berniaga tak jadi tu tak ada isu lah. Tapi yang Kak Nini ni dia bengang bila orang hina suami dia. Bila orang hina suami dia, banyaklah orang kata, apalah laki kau ni makan duit bini kan. Laki kau ni tak pandai berniaga kan. Kenapa kau biar laki kau macam ni kan. Kenapa tak suruh laki kau makan gaji kan. So kira macam family orang kira macam hina suami dia kan. Dia macam dia kahwin dengan seorang loser lah. Dia orang seorang. So Kak Nini ni dia walaupun kira dia tak support suami dia berniaga, tapi bila orang hina suami dia tak boleh. Dia tak boleh. So walaupun dia tak suka suami dia tu berniaga, tapi bila orang hina suami dia, dia memang tak boleh lah. So biasa perempuan kan macam dah kahwin kan, teruk macam mana suami dia pun, kalau orang hina suami dia, dia tak boleh kan. Betul tak? Kalau perempuan lah, kalau yang dah kahwin kan, teruk macam mana pun suami dia kan, kalau orang hina suami dia tak boleh. Macam Kak Nini macam tu, suami dia teruk macam mana pun, berniaga tak, suami dia bukannya jahat apa pun, cuma berniaga tak jadi kan. So dia tak kisah macam tu. Sebab apa? Dia punya gaji pun okey. Tapi bila orang hina suami dia, kata suami dia makan duit bini, suami dia loser, suami dia macam-macam kan. So dia memang tak boleh lah. Tak boleh kan. Betul kan. So saya respect lah mana-mana wanita, isteri yang sangat menjaga maruah suami dia. Kan. Suami dia teruk tak apa. Tapi kalau orang hina suami dia, memang dia pantang lah. So apa yang Kak Nini ni buat, so dia macam hujan makin lebat lah. Saya nak lalu dekat bahagian koridor kan. So dia bengang orang duk hina suami dia. And then macam Kak Nini ni dia ada duit, dia ada modal lah. Sebab apa? Gaji dia besar kan. So dia pun survey lah. Tiba-tiba dia nampak ada seorang kawan dia ni
mencari siapa nak jadi stokis untuk produk kesihatan. Kan? So dia nampak ni peluang ni, so why not, dia kata dia keluarkan modal, lepas tu dia dapat barang, and then dia suruh suami dia berniaga. Dah alang-alang suami dia nak berniaga, kau nak berniaga sangat kan, tak apa, modal dia keluar, lepas tu dia nak minta suami dia urus lah bisnes tu. So dia pun deal dengan kawan dia, dia sign up jadi macam stokis lah, stokis kepada satu company. Alright. So dia beli apa semua, dapat barang apa semua. Dia ingat suami dia tu boleh jual lah. Dapat je barang. Nak tahu tak apa jadi? Nak tahu apa jadi lepas tu? Sekejap saya minum air sekejap. Hari hujan lah. Alright, ni saya nak cerita tentang seorang isteri lah. Dan sekarang ni Kak Nini dia punya jualan dia 9 juta. 9. Macam mana dia boleh dapat sampai 9 juta ni? Asal ni dia tak minat berniaga. Alright, negeri mana bang? Selangor. Okay, so dia pun beli lah. Dia kata modal masa tu tak besar lah, dalam saya tak ingat, dalam 5,000 je tu lah, untuk jadi stokis produk tu. Modal dia dalam 5,000 je tu kan. Alright, lepas tu dapat je barang. Dia ingat suami dia tu boleh lah jual lah. Kau minat sangat nak berniaga, kau apa, tergedik-gedik nak berniaga kan. So dia expect aku keluar modal, aku beli barang, and then kau jual lah. Tapi lepas barang tu dapat, suami dia tak boleh jual. Saya tanya kenapa tak boleh jual? Dah minat sangat berniaga kan, tak erti nak menjual. Kan, Selangor dekat Sepang. Suami dia tu rupa-rupanya suami dia tak erti menjual, tak tahu macam mana dia jual. So stok produk tu tersadai kat rumah. Lepas tu tanya founder produk tu pun dia expect kau dah jadi stokis, kau pandai lah menjual. Tapi rupa-rupanya dia orang ni memang tak pandai menjual. So stok tu memang tersadai kat rumah kan, tak boleh nak jual kan. Cubalah post kat Facebook semua, tak ada orang nak beli. Alright. So kira macam barang tu dia tersadai dekat rumah dia tu sampai barang tu nak expired. Barang tu dia jual produk kesihatan tapi bukan SKV. Dia jual produk lain, brand lain. Saya tak nak sebut nama dia. Alright, lepas tu founder kepada produk ni, dia pun tengok banyak dia punya stokis beli barang, lepas tu tak boleh jual kan. So founder ni pun pergi belajar. And then masa tu lebih kurang tahun 2015 macam tu lah, 2015. So founder company ni pergi belajar FB Ads, Facebook Ads. So bila dia belajar tu, balik dia apply Facebook Ads tu, and then dia orang dapat buat sale. Lepas tu founder ni ajarlah dia punya stokis macam mana nak buat Facebook Ads. So Kak Nini pun start belajar macam mana nak buat Facebook Ads. So bila dia orang buat Facebook Ads tu so dia sales start masuk lah, and then stok dia orang yang terbengkalai tu habis. Lepas tu dia restock lagi, restock lagi. So macam Kak Nini dia bermula daripada kosong, tak tahu apa, and then dia start buat menggunakan Facebook Ads, and then dia orang start dapat buat sale lah. So sebulan tu dalam 40,000, 50,000, 100,000 dia punya sale kan. So tapi memang Kak Nini ni memang menggunakan Facebook Ads. Alright. And then kira macam Kak Nini ni kira boleh dikatakan berjaya lah. Dia bermula dalam keadaan dia pun tak minat, lepas tu dia pun tak tahu macam mana nak menjual. And then bila dia menggunakan Facebook Ads tu, dia dapat buat jualan lah. And then sampailah dia kira dapat buat sale tu setahun lebih pada 1 juta lah kan. And then Kak Nini pun dia start pergi masuk kelas, belajar. And then pada tahun 2016 dia dijemput oleh founder SKV. Dia dijemput oleh founder SKV untuk berkongsi lah dia punya kisah kejayaan kan. Macam Kak Nini ni dia jual produk kesihatan juga tapi brand lain. Lepas tu SKV jemput Kak Nini untuk share lah apa benda yang dia buat, macam mana dia buat yang sampai dia boleh jadi jutawan lah kan, dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. So Kak Nini pun dia pun pergilah jumpa dengan SKV, and then dia share lah apa benda dia buat, dan dia cerita dia memang menggunakan Facebook Ads. Alright, you all tahu kan Facebook Ads? Okay, lepas tu lepas dia buat sharing tu, entah macam mana dia berjumpa lah dengan founder SKV. Founder SKV, sekejap saya tunjuk gambar dia.
Mana? Founder SKV. Ni gambar dia. Alright. Ni dia jumpa founder SKV lah. Founder SKV ni yang pakai spek mata tu Dr. Syed. Dia memang doktor betul. Lepas tu yang baju merah tu Puan Kartika, isteri kepada Dr. Syed. Dan yang sebelah kiri tu Pak Nel lah. Pak Nel ni adalah duta SKV. So masa Kak Nini tu dia buat sharing semua, dia jumpa lah Dr. Syed. And then dia cerita lah, dia tanyalah SKV ni jual apa, bla bla. So Dr. Syed dia cerita lah, okay, SKV ni dia jual suplemen kesihatan. And then dia orang ni fokus kepada kencing manis kan. And then rupa-rupanya Kak Nini ni, dia ayah Kak Nini ni dia memang ada masalah kencing manis. Dia memang dah ada penyakit kencing manis. And then macam ayah dia ni dah start kena makan ubat. So Kak Nini cerita ayah dia ni dalam keadaan kemurungan. Dia murung. Saya tanya dia, kenapa ayah tu murung kan? Kena kencing manis kot kan? Kenapa boleh murung kan? So rupa-rupanya bila orang kencing manis ni, dia bukannya setakat penyakit tu. Kan? Dia bukannya setakat penyakit tu. So bila dia kena kencing manis, banyak benda ayah dia tak boleh makan. Dulu ayah dia orang Kelantan kan. So suka makan pulut, suka makan nasi, suka makan benda-benda manis lah. So bila dia disahkan kena kencing manis, ayah dia tak boleh makan semua benda yang dia suka. So bila dia tak boleh makan benda yang dia suka, semua kena makan benda yang tawar-tawar, yang tak ada gula kan. So dia macam hilang nikmat lah, So ayah dia ni kemurungan, dia depressed, tak ada selera makan kan. Nak makan, kalau nak makan benda manis, lagi dia punya kencing manis lagi teruk kan. Lepas tu kalau makan benda tawar, tak ada selera pula kan. So ayah dia tu, dia depressed. Okay. And then macam SKV ni dia ada produk. Ni produk dia. Produk untuk kencing manis. Ni Phytech ni. Phytech ni kan. Ni sorry lah, saya punya botol dah kopek-kopek kan. Ni Phytech. So SKV dia ada produk untuk kencing manis. And then Kak Nindi cakap, boleh tak saya cuba produk ni doktor? Saya nak bagilah dekat ayah saya, tengok macam mana kan. So Kak Nini pun ambil lah Phytech ni. Ambil Phytech ni, bagi dekat ayah dia kan. So ayah dia ni, dia ada video dia. Video dia, ayah dia ni memang darah tinggi dia tinggi, lepas tu kencing manis, gula tinggi kan. So memang dah kira teruk lah ayah dia ni. Teruk sangat lah dia punya kencing manis kan. Prostat dan batu karang semua boleh. Semua boleh. Cuma yang ni dia ni untuk, dia ni macam baja lah, macam badan kita ni dah start rosak kan. So yang ni dia start repair. Alright, kalau you nak tahu lebih detail, you klik dekat bio, you WhatsApp saya. Nanti saya boleh tanya tim Dr. Syed. Alright, so sambung cerita. Ada lagi ke dengar saya punya cerita ni? Aku makin kurang ni. Ada lagi? Cuba komen sikit kan. You all ni kusyuk sangat lah dengar. And then you all dah share tak saya punya video ni? Boleh tak tolong saya share video ni? Share video ni. Siapa yang dah share, komen dan share. Hari hujan makin lebat lah. Ada lagi ni. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Oh ada. Ada. Alright. So Kak Nini pun, dia pun ambil Phytech ni, dia bagi kat ayah dia. So tak silap saya, ayah dia sempat minum ni 2 botol. So apa yang berlaku, ayah dia ni, dia kencing manis ni memang tak boleh nak sembuh tau. Kencing manis ni dia bukannya you makan ni terus lega. Okay, kencing manis dia penyakit yang benda ni dah 20 tahun berlaku. So kita tak jaga makan apa semua. So badan kita ni dah start rosak. Alright. So nak pulih tu memang tak boleh, tapi kita boleh kawal dia. So kalau macam gula tu boleh turunkan, lepas tu tekanan darah tinggi boleh turunkan apa semua. So kita boleh control. Dia nak pulih tak boleh. Sangat jarang lah. Okay, so bila Kak Nini bagi ayah dia ni Phytech ni, and then dia punya gula dalam darah ayah dia tu turun. Lepas tu tekanan darah tinggi turun. Pergi jumpa doktor kan. Dulu ayah dia tu kena makan macam-macam ubat. Macam-macam ubat kan. Tapi memang tak jadi apa-apa. Tapi bila ambil Phytech ni, so pergi jumpa doktor, doktor pelik. Dia punya gula turun kan. Lepas tu dia punya tekanan darah tinggi dia turun, dah normal balik dah. So doktor start kurangkan dos ubat ayah dia. Dulu kalau orang kencing manis ni, tahu-tahu lah, memang kena makan ubat banyak gila. So ayah dia tu doktor start kurangkan dos ubat dia. And then ayah dia tu macam dia punya kencing manis dah boleh kontrol.
So ayah dia ni dah start boleh makan balik benda yang dia suka. Dia boleh makan pulut, tapi tak boleh makan banyak lah. Makan sikit-sikit. Dulu langsung tak boleh. Kalau makan je terus dia punya kencing manis tu meroket lah. Dia punya darah tinggi meroket. So sangat bahaya. Kan orang kencing manis ni kalau dia punya gula naik, lepas tu dia punya tekanan darah tinggi naik apa semua, silap-silap dia boleh kena stroke. Sangat bahaya. Tapi bila ayah dia ni ambil Phytech ni, so dia punya gula turun, lepas tu dia punya tekanan darah tinggi dah jadi normal balik. Lepas tu macam luka-luka pun dia start sembuh. Alright. Boleh. So kalau nak nanti Mak Haji klik dekat saya punya bio WhatsApp saya. Kan. So Kak Nini dia macam bila tengok ayah dia tu, asalnya ayah dia tu dah depressed, dah kemurungan kan. Lepas tu ayah dia start happy balik, boleh makan pulut, boleh makan benda yang dia suka. So berat badan ayah tu pun naik balik kan. Dulu memang burung cengkung ayah dia kan. So ayah dia pun start kira macam happy lah. So kira produk ni memang power doktor, memang power kan. Ayah dia dah kencing manis bertahun-tahun, makan ubat hospital memang tak lega kan. Tapi bila ni dia bukannya kencing manis tu lega, tapi dia kira normal balik. Masuk kat Nini pun dia cakap, doktor boleh tak saya nak jadi agent, saya nak jual produk ni sebab produk ni bagus. Lepas tu boleh kan. Tapi Kak Nini ni dia dah jadi agent kepada produk lain, brand lain kan. So dia pun cakap lah dekat dia punya founder tu, saya nak jual produk SKV. So macam founder ni macam tak, founder company lama ni macam tak happy lah. Dia bagi kata dua lah, okay, Nini kalau kau nak jual produk aku, kau kena stick jual produk aku. Kalau kau nak jual produk SKV, kau kena berhenti kat sini, kau kena keluar, and then kau masuk SKV. Tak boleh nak jual dua-dua brand. So Kak Nini pun kira macam company lama tu dah okey kan, still dah okey. Tapi saya tanya dia kenapa Kak Nini decide nak masuk SKV. Sebab apa, company lama tu dah okey kan. So dia kata satu benda je beza antara company lama dengan company SKV. So company lama jual produk kesihatan juga, tetapi founder dia tu bukan doktor. Founder dia tu bukan, tak ada kelayakan apa-apa. Founder dia ni hanya ada duit, ada modal je. So bila orang tanya, customer tanya pasal kesihatan, founder dia tak boleh nak jawab. So dia orang pun start Google apa semua. So dia orang bagi jawapan merepek-repek. Tapi bila SKV ni, bila tanya tentang kesihatan, Dr. Syed boleh jawab. Sebab apa, Dr. Syed ni memang doktor. So dia lebih yakin dengan SKV berbanding dengan company lama. Company lama, bila orang tanya, founder tak boleh jawab. Lepas tu dia orang start Google bagi jawapan based on Google. Macam tak best kan. Macam menipu kan. Tapi bila SKV ni, bila tanya tentang kesihatan, Dr. Syed boleh jawab. Sebab apa, Dr. Syed memang doktor. So dia pun solat istiqarah apa semua. And then dia nampak lah dia nak continue dengan SKV. So dia stop dengan company lama, and then dia masuk SKV. Dia masuk SKV tu pada tahun 2016. Masa tu sambil-sambil je. And then dia betul-betul full time dengan SKV pada tahun 2017. So macam Kak Nini ni, dia memang kira dia memang pandai Facebook ads. So bila dia masuk SKV, dia memang menggunakan Facebook ads. Alright, so memang sekejap lah. Kalau kita guna Facebook ads memang cepat lah kan. Kita boleh buat sale semua kan. So tahun 2017 dia punya sale 5 juta. Kak Nini punya sale. Dia join SKV 2016, tapi itu sambil-sambil lah. Betul-betul dia masuk SKV full time 2017 dia punya sale 5 juta. And then dia memang menggunakan Facebook ads. Alright. Boleh. Jantung pun boleh. Sekejap saya ada brochure dia. Sekejap saya tunjuk dia punya brochure lah. Nanti saya flip. Okay, saya ada brochure dia. Saya flip kamera. Okay. Nampak clear tak? Ni dia punya ni, Phytech. So dia untuk diabetes, darah tinggi, jantung, penyembuhan luka, masalah kolesterol, sistem imun. Alright, ni dia punya ni lah. Kalau you nak ni, you boleh klik dekat bio WhatsApp saya. Kan? Saya ada brochure dia. Kalau nak ni brochure ni, boleh klik dekat bio WhatsApp saya. And then produk ni memang formulasi Dr. Syed, ada KKM, ada Jakim. Memang selamat. Saya dah guna ni 10 bulan, alhamdulillah. Kan? Memang bagus lah. Memang bagus. This product memang very good. Saya tak akan recommend kalau benda tu tak bagus. Alright. Darah tinggi dia, Phytech ni dia untuk diabetes, untuk darah tinggi, untuk jantung,
penyembuhan luka, masalah kolesterol, sistem imun, kesihatan sel dan stroke. Ni dia punya brochure. Kalau you nak boleh. Dia ada banyak lagi lah produk-produk. Dia ada Defend kan. Defend pun ada. Lepas tu saya tak boleh, saya risau dah saya nak tunjuk produk-produk ni. Sebab apa dekat TikTok, saya punya akaun TikTok dah banyak kali kena ban dah. Dia ada kopi, dia ada Zero, dia ada Nutrel, macam-macam lah. Nak order boleh boleh. Kalau nak order, you klik dekat saya punya bio WhatsApp saya. Alright, so sama cerita. And then 2017 Kak Nini dia join. And then alhamdulillah dia punya sale tu dapat dalam 5 juta. And then dia pun continue. And then dia punya team pun berkembang lah. Macam masa dulu kalau you nak jadi stokis SKB, modal dia RM20,000. Kalau dulu lah. Kalau dulu nak jadi stokis SKB, modal dia dalam RM20,000. Itu sebelum tahun 2021. Alright. Gout sesuai ke? Gout pun boleh, tapi gout ni yang warna oren ni. Sekejap saya gout ni kalau saya baca yang ni, yang oren ni. Ni Radiant ni. Sekejap yang ni Radiant ni. This is for gout lah. Kesihatan sendi dan otot, peremajaan tubuh badan, kecantikan kulit, kesihatan mata dan otak, tingkatkan sistem imun badan, memelihara organ dalaman, sistem kardiovaskular, gastritis. Yang gout ni, yang ni lah sebenarnya. Tapi yang okay, so saya cerita sikit lah. SKB ni actually dia ada formula dia. Formula dia macam mana you nak hidup sihat. So kita ni lahir-lahirnya semua sihat lah kan. And then kita ni start dapat penyakit berpunca daripada makanan, daripada gaya hidup dan makanan. So macam SKB ni, kalau you nak hidup sihat, tak kisahlah penyakit gout ke, gastrik ke, darah tinggi ke, kencing manis apa semua. So berpunca daripada gaya hidup. So first kali kalau you nak settlekan semua tu, you kena ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup ni maknanya you kena stop lah makan benda-benda yang menyebabkan keradangan. So gula, beras pun you kena pilih-pilih apa semua. Maknanya kena makan buah-buahan, sayur-sayuran. Lepas tu kita ambil suplemen untuk kira macam bantulah. Tapi suplemen ni dia ada proses dia. First kali macam punca penyakit ni datang daripada perut kita. So first kali, sebelum you ambil apa-apa suplemen, you kena cuci you punya usus. You cuci you punya usus. You memang nak cuci usus ni, you ambil ni lah. You ambil yang warna hijau ni. Ya. Okay, yang ni. You ambil yang warna hijau ni, Nutrel ni. Alright. So first kali you cuci you punya usus. Lepas tu bila usus you dah bersih, barulah you start ambil suplemen. So yang macam ni untuk pemulihan. Lepas tu macam yang Radiant tadi, yang orange tadi, dia untuk peremajaan lah. Tapi macam sakit lutut apa semua boleh. Okay, so itu je lah. First kali you kena cuci you punya usus. Kalau you pergi ambil ubat ke suplemen ke, tapi usus you kotor, dia macam kurang berkesan lah. Macam you ambil suplemen tapi usus kotor, dia macam susah nak serap. Kan? Okay, so kalau usus you dah bersih, you ambil suplemen, insyaAllah kebanyakan penyakit tu boleh settle. Kan? Kebanyakan penyakit tu boleh settle. Alright, so sama cerita. And then 2018 Kak Nini pun continue. And then dia punya sale tu dalam sama juga. Daripada 2017 sampai dah 2020, Kak Nini punya sale tu dalam 5 juta. Okay, 2017 sampai 2020 Kak Nini punya sale 5 juta macam tu lah. Dia tak pernah sampai 6 juta. Cuma Kak Nini ni dia punya problem dia, walaupun sale dia banyak, tapi dia punya profit margin tu sikit. Sebab apa dia stokis, dia kena pegang barang, lepas tu dia kena ada office yang besar untuk simpan stok. Lepas tu dia kena ada pekerja yang ramai untuk ambil barang, packing barang, hantar barang apa semua. So dia ada lebih kurang, tak silap saya dalam 15 orang pekerja. So dia punya sale dia paling tinggi, dia pernah cakap 800,000 masa dia jadi stokis kan, 800,000. Tapi dia punya untung bersih tu dalam 20,000.
untung bersih. Sebab tolak gaji pekerja, tolak sewa office, tolak kos penghantaran, segala macam benda lah. Dia punya net profit tu dalam 20,000 je sebulan. Alright. And then macam SKV pun bila tahun 2020 kira PKP kan. So SKV pun ada problem. Sebab masa tu SKV ada ramai team sale. SKV ada lebih kurang 300 team sale. So bila PKP je, macam team sale SKV ni kena datang office bla bla semua. So dia orang ni tak boleh datang office, kena duduk kat rumah. And then macam SKV tiap-tiap bulan kena bayar gaji kan. You bayangkan kalau gaji satu orang pekerja tu dalam 1,200, kalau ada 300 orang pekerja, mampus nak bayar kan. Jenuh nak bayar. Lepas tu team pula tak boleh datang office masa PKP kan, masa lockdown. Kena duduk rumah je. So SKV pun pening kepala. And then isu ejen dia buang harga dekat Shopee, Lazada apa semua. And then so SKV pun dia tengok benda tu, why not dia ubah dia punya sistem. So SKV dia buat sistem macam dropship. Macam dia punya team sale dia tukar jadi dropship, dia punya stocking agent dia tukar jadi dropship. So tak perlu nak pegang barang. And then macam penghantaran pun semua SKV yang uruskan. Memang boleh minum hari-hari. Saya minum hari-hari. Memang the best kalau you dapat minum hari-hari. Sebab apa, dalam tu dia ada fiber. Dia macam kita makan buah dengan sayur. Kalau you kurang makan buah, kurang makan sayur, you ambil nutrient tu. Dia the best. Memang ada orang ambil hari-hari. Alright. Susah betul nak simpan ni. Tak rosak ke usus. Dia jangan risau. Sebab apa, produk ni formulasi doktor, ada KKM, ada Jakim. And then ada dia punya ejen tu dah 10 tahun hari-hari minum. Sebab apa, ejen dia ni asalnya dia dulu sembelit tau. Sembelit apa semua. Lepas tu dia minum Nutrell tu. Sampai hari ni saya jumpa dia, sihat elok je. Nama dia Kak Z. Kak Z ni dulu dia kerja dengan Telekom. Lepas tu dia cerita lah, dia kata masa dia kerja dengan Telekom, lepas tu dia kena pergi outstation. Bila dia outstation je, dia kena pergi masuk dia punya pencawang Telekom kan. Kena masuk naik bukit apa semua. Dia ni perempuan. Lepas tu memang kalau bila nak terberak tu, memang dia akan tahan tai dia. Dia akan pergi berak dekat dia punya hotel. So bila dia duk tahan dia punya berak tu, memang dia sembelit. Lepas tu macam kadang-kadang sampai 3 hari 4 hari dia tak berak kan. Sebab apa, dia jenis perangai tahan berak. Lepas tu dia start macam-macam lah masalah apa semua kan. Lepas tu dia start guna Nutrell ni. And then bila dia minum, dia memang tak ada masalah sembelit. Memang lancar. And then sampai sekarang. And then dia punya kesihatan memang okey. Dia dah, tak silap saya, dah kat 10 tahun dah. Dah 10 tahun dah. Waktu sesuai. Waktu sesuai minum dia waktu pagi. The best pagi. Pagi minum, petang tu you akan membuang. Kan? Memang tak ada masalah. Produk ni memang ada KKM, ada halal. You jangan risau. Saya pun dah 10 bulan saya makan. Okey je. Macam saya punya Kak Z ni dulu dia customer. Lepas tu dia jadi agent. So dia dah 10 tahun dah makan ni. Ada video dia. Kat TikTok saya ada. Kan? Alright, so sambung cerita. And then pada tahun 2020 SKV dia start tukar bisnes dia daripada sistem stocking agent. Maknanya dulu kalau nak jadi agent dia kena pegang barang, kena push barang apa semua. So SKV dia tukar kepada sistem dropship. Maknanya nak jual produk SKV tak payah pegang barang. Sebab apa, dalam keadaan PKP sekarang ni kita nak kena buka office lah, nak kena packing barang lah, nak hantar barang apa semua, benda tu jadi renyah kan. So SKV dia tukar. And then bila SKV bertukar je, macam Kak Nini pun sama juga. Dia tak perlu ada pekerja. Dulu ada 15 orang pekerja. Pekerja dia tu dia offer lah, sama ada kau jadi ejen juga ataupun berhenti lah. So pekerja dia ada yang stay, ada yang berhenti kan. Yang stay tu yang bahagian admin je lah. So Kak Nini pun dia start, dia tak perlu ada office yang besar. So dia tutup office dia just sewa office kecil je untuk staff dia. Dulu sebulan dia spend untuk sewa office saja 10,000 kan. Tapi bila SKV bertukar kepada sistem baru, dia just sewa office 2,000 je untuk staff dia. Itu pun tak perlu guna sangat. Sebab apa, dia tak ada stok. And then dulu dia ada 15 orang pekerja. Sebulan dia spend duit untuk bayar gaji pekerja dalam 30,000. Sekarang ni dia ada, tak silap saya, dalam 4 orang je pekerja.
Pekerja tu pun fokus buat sale. Alright. Lepas tu macam isu-isu buang harga dekat Shopee, Lazada ni dia dah kurang. Masih ada lagi tapi tak seteruk dulu. Dulu memang sebab masing-masing pegang barang, masing-masing dapat harga murah. Masing-masing pergi buang harga dekat Shopee, Lazada apa semua. So macam kat Nini ni bisnes dia tu tak berkembang. Sebab apa? Dia tak boleh nak rekrut ejen. Sebab apa? Macam mana dia nak rekrut ejen? Sebab apa? Customer boleh beli barang tu harga murah dekat Shopee, Lazada, kan? Macam barang tu harga RM100, mungkin dia orang dapat RM60. Ada lah yang jual RM70. So dia orang nak rekrut ejen tak boleh. Sebab apa? Ada ejen yang tak bertanggungjawab, yang nak cepat kaya ni, dia pergi buang harga dekat Shopee, Lazada. Macam SKV ni, dia dah spend duit untuk marketing. Dah cakap jangan buang harga, tapi masih lagi ada yang ambil kesempatan. So macam Kak Nini ni, dia tak boleh nak rekrut ejen. Dia hanya boleh jual dekat end user. And then dia punya ejen-ejen ni pun sama juga, tak boleh nak rekrut ejen. Sebab apa? Ada isu buang harga. Siapa kat sini yang jual produk, yang menggunakan sistem stocking agent? Ada tak kat sini? So kalau you menggunakan sistem lama, sistem stocking agent, memang akan ada isu buang harga. You nak rekrut agent tak boleh. Sama juga macam saya dulu, saya jual produk, saya menggunakan sistem stocking agent. Kita pegang barang, bila ada stokis, ada agent yang pegang barang, akan ada berlakunya isu buang harga. So bila buang harga, kita nak rekrut agent tak boleh. Sebab apa? Customer boleh beli harga agent dekat Shopee, Lazada. Ada tak kat sini? Kan? Alright, so bila SKV bertukar je, isu buang harga tu dah tak ada lah. Still ada, tapi tidak seteruk dulu. Sebab apa? Sekarang ni ejen SKV nak beli barang, dia kena beli harga customer. Nak jual pun harga customer. So bonus tu akan dibayar dalam cash wallet. So kita jual, kita akan dapat commission lah. Commission tu dia akan masuk dalam kita punya sistem, dalam cash wallet. So commission tu dia bermula daripada 10%. Alright. So kalau macam kalau you punya sale tu bawah RM1,000, you dapat commission dalam 10% je lah. Tapi kalau you punya sale tu naik, lepas tu you punya agent ramai, sampailah you boleh buat group sale dalam RM150,000, you punya commission tu boleh naik sampai jadi 40%. So macam dekat sini, siapa yang buat, siapa yang rajin, dia punya commission tu naik. Siapa yang just main-main, tak buat apa-apa, dia punya commission tu paling sikit 10% lah. Kalau macam dulu kan, so kalau orang tu ada duit, ada modal, so dia bayar duit dekat SKV, dia dapat harga murah lah. Lepas tu orang-orang ni yang pergi buang harga. So dia mengkayakan orang yang ada duit. Tapi sistem SKV sekarang ni, tak kisahlah kau ada duit ke, kau tak ada duit, kau tak boleh beli barang, tak boleh beli stok yang banyak. Tak boleh. So macam saya pun nak beli stok, macam SKV dia ada limit. Saya tak boleh beli barang harga RM1,000 ke atas. Kalau saya cuba beli stok RM1,000 ke atas, SKV akan block. Tak boleh. Sistem dia akan block. Tak boleh. So ejen SKV memang tak boleh nak pegang barang, tak boleh nak borong. Tak boleh. Kalau beli pun dapat harga sama. Ini tak boleh beli lebih daripada RM1,000. Kalau kita cuba beli, SKV akan block. Kan? Betul kan? Betul. So sistem ni sangat bagus. And then still ada lagi orang jual kat Shopee, Lazada, tapi dia orang start jual harga sama. Dia orang jual harga sama. Kalau orang beli kat Shopee, Lazada ni, biasa customer saya kan, dia pergi beli kat Shopee, Lazada, tapi Shopee, Lazada ni dia tak support lah. Tanya tu tak jawab, tanya dia hanya jual. So macam produk-produk SKV ni, bila beli, you kena ada consultant lah yang akan guide you apa semua. Jadi kalau ada soalan, ejen tu dia akan tanya Dr. Syed. Dr. Syed akan bagi jawapan. Tapi kalau you beli kat Shopee, Lazada, kadang-kadang orang yang manage benda tu, dia bukannya ejen, dia hanya pekerja. Kalau you tanya dia, memang dia takkan jawab. Sebab apa? Dia tak tahu. So tidak digalakkan untuk beli kat Shopee, Lazada. Sebab apa? Satu, tak ada support. Yang kedua, kadang-kadang takut benda tu bukannya original. Alright, so and then bila SKV bertukar kepada sistem baru, masa saya masuk SKV, SKV dia launch sistem baru ni pada Januari 2021. So saya join SKV pada Februari 2021. Sebenarnya masa SKV nak bertukar kepada sistem baru ni, dia punya ejen-ejen lama, team sale lama-lama apa semua, macam ada yang setuju, ada yang tak setuju.
So dekat situ berlakulah apa macam tak puas hati lah. Yang tak setuju tu keluar beramai-ramai. Yang masih lagi yakin, continue je. Tapi macam dia orang ni, dia orang tidak ada keyakinan untuk merekrut ejen. Sebab apa? Daripada dulu ni dia orang memang tak confident nak rekrut ejen. Mentaliti dia orang susah nak rekrut ejen. Sebab apa? Dulu nak rekrut ejen memang tak boleh. Sebab apa? Isu buang harga kan. So mentaliti tu masih lagi kekal. Dia orang tak yakin. Ya. And then saya masuk SKB pada bulan Februari 2021. Masa bulan Februari tu, Kak Nini punya sale 590,000 je. Masa bulan Februari 2021, Kak Nini punya sale 590,000. And then dia punya ejen tak bertambah. So dia Kak Nini ni orang paling tinggi tau orang ni. Lepas tu dia ada ejen-ejen. Ejen dia pun tak confident boleh rekrut. Dia orang susah lah nak rekrut apa semua. So mentality lama. Bila saya masuk je, bila saya tengok sistem SKB ni power ni. So saya masuk je, saya terus promote and then saya fokus kepada recruitment. So bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. Bulan seterusnya dapat rekrut lagi. So setakat hari ni saya punya ejen 570 orang. Saya join ni bulan 12 kan, bulan 12. So dalam 11 bulan lah, hampir 11 bulan saya join. Saya punya ejen sekarang ni 570 orang. Macam Kak Nini dia punya ejen tak sampai 200. Sebab apa? Macam Kak Nini ni dia banyak guna Facebook Ads. So orang tak kenal dia. Macam saya ni saya tak pandai FB Ads, saya Facebook Ads, saya menggunakan Zero Cost Marketing. So Zero Cost Marketing ni very powerful untuk recruitment. So sekarang ni saya punya sale alhamdulillah lah paling tinggi 800,000. Saya punya net profit dalam 60,000. Okay, macam Kak Nini ni, bila saya masuk je, saya start buat recruitment. So dia punya ejen-ejen tu mula start nampak, boleh rekrut lah, boleh. Dulu dia orang tak yakin, dia orang tak tahu macam mana nak rekrut. Dia orang tak tahu. So bila saya masuk je, saya start rekrut. And then saya sekarang ni saya punya team saya yang paling besar sekali. Dalam SKB team saya yang paling ramai. Bawah saya saja ada 570 orang. Lepas tu bawah anak saya pun dia orang pun ada. Total saya ingat saya punya team sekarang ni dekat 6,000 orang. Team saya dekat 6,000 orang. So kira macam bila team ramai, kita kerja relax lah. Saya buat live apa semua. Lepas tu satu hari boleh buat sale dalam 20,000, 30,000. Syukur alhamdulillah. Lepas tu bila team saya tu buat sale, saya pun dapat juga commission overriding. Itu yang best lah. So macam kita tak payahlah macam hari-hari nak buat personal sale. So kita ada group sale. So kalau macam ejen saya ni buat sale, saya dapat juga sikit overriding. And then tapi saya kena support dia lah, kena training lah. Saya tiap minggu saya kena bagi training dekat saya punya team. Alright, siapa kat sini yang nak saya bantu, nak berniaga, nak tambah income semua, boleh klik you komen dekat sini, komen nak, lepas tu you screenshot video ni and then you WhatsApp saya. Alright, lepas tu Kak Nini ni bila dia tengok saya ni dapat rekrut ya, and then dia pun start rekrut, and then dia punya team pun start rekrut, and then Kak Nini punya sale pun start naik. Daripada 590,000 naik jadi 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan paling tinggi 9 juta. And then saya tanya Kak Nini, Kak Nini, 9 juta sale tu berapa net profit? Nak tahu tak berapa net profit Kak Nini? 9 juta sale. Dulu sale 800,000 paling tinggi. Net profit dia dalam 20,000. Tapi sekarang ni dia punya sale dia 9 juta. Berapa net profit dia? Sebab apa Kak Nini dia tak ada cost. Dia tak perlu simpan stok, dia tak perlu ada pekerja. Ada tak nak tahu berapakah? Bukan net profit lah, ni macam kira bersih lah, bersih belum tolak gaji dia. So ni kasar lah, untung kasar. Sebab apa? Daripada ni dia kena bayar, dia kena ambil gaji, dia kena bayar gaji staff dia. Tapi yang ni untung kasar dia. Tapi kos dia tak banyak. So Kak Nini 9 juta dia punya sale, dia punya untung kasar dia tu 260,000. Dulu sale dia masa dia jadi stokis, dia punya sale 800,000. Dia punya tolak segala-galanya, dia punya untung dalam 20,000 je. Tapi sekarang ni sale dia tu boleh pergi sampai 9 juta. Dia punya untung kasar dalam 260,000. Kalau dia nak
dia ambil gaji ke, kalau dia spend 100,000 pun untuk ambil gaji, untuk bayar gaji staff kan, masih lagi ada net profit 160,000. Banyak gila kan. So macam sekarang ni dia senang lah. Dulu dia nak kena manage dia punya staff, dia nak kena manage stock apa semua kan. So kerja banyak tapi profit sikit. Sekarang ni kerja dia tak banyak tapi untung dia besar. So siapa-siapa yang nak join SKV kan, macam SKV ni sekarang ni InsyaAllah tahun depan, sekarang ni SKV dia Malaysia dia cover, Singapore pun dia cover, and then tahun depan kita akan start masuk Indonesia dengan Thailand. So siapa yang masuk sekarang ni, you start buat, InsyaAllah lah. Saya pun saya nak target tahun depan, saya nak sama macam Kak Nini, 10 juta sale. Sebab apa, Kak Nini dah dapat 9 juta kan. Saya punya ejen lagi ramai, tapi saya baru lagi. Kak Nini dah lama. So InsyaAllah saya pun target saya nak dapat 10 juta. And then you all pun yang masuk ni, you buat betul-betul, InsyaAllah lah, you boleh sampai level sebulan sejuta, InsyaAllah boleh. Tapi kena rajin apa semua kan. And then kalau you dapat buat sale dalam 1 juta kan, paling sikit lah 50,000, 60,000 pun ada. Memang power. So macam Kak Nini, sekarang ni Kak Nini dia dekat Mekah pergi buat umrah kan. Lepas tu saya memang respect dengan dia pergi Mekah tu, dia bawa family 24 orang. Family dia semua dia bawa, anak-anak dia bawa 24 orang. Dia bawa pergi Mekah, and then dia ambil premium punya package. Memang best. Pergi umrah sekarang ni Kak Nini dekat Mekah, dekat Mekah Madinah. Dia bawa family dia 24 orang pergi umrah, and then ambil package VIP punya package. You nak tak macam tu? Saya memang respect lah. So itulah kisah Kak Nini. So siapa-siapa yang nak ubah kehidupan dia, yang nak tambah pendapatan, yang nak settlekan hutang, yang nak buat duit pun semua. So saya nak make sure siapa yang join team saya ni, saya nak dia ni buat profit minimum 20,000 sebulan dalam masa 12 bulan. Tapi kena rajin lah. Betul, 24 orang, 24 premium package. Gila betul. Sebab apa, Kak Nini ni dia punya sale tu paling sikit 7 juta. Paling sikit, paling tinggi 9 juta. Bayangkanlah kalau sebulan dia punya net profit tu 100,000 kan. 24 orang pergi umrah. Premium package. Anak-anak pun semua bawa. Kan. So itulah kisah Kak Nini. Siapa yang nak komen nak, lepas tu you screenshot video ni, WhatsApp saya. So memang modal dia murah je tu. Modal dia 60, kalau you duduk kat Semenanjung, RM65.40. Kalau Sarawak RM66.40. Sabah RM71.30. Singapura RM81. InsyaAllah coming soon Indonesia dengan Thailand. So benda ni memang boleh, produk dia memang bagus. And then saya pun dah pakai 10 bulan. Dan SKV ni dah lama tau. Dia dah daripada tahun 2009. So and then memang ada ejen daripada tahun 2009, masih lagi jadi ejen. So sangat susah kita nak jumpa company yang ejen dia tu setia. Biasa company ejen dia setahun 2 tahun dah belah. Macam SKV ni ada ejen dia daripada tahun 2009. Ada yang dah wariskan bisnes tu dekat anak-anak. And then bisnes SKV ni memang boleh diwariskan kepada anak-anak. Kan, macam company-company international luar negara kan, yang dah power-power macam apa Avon, macam Mary Kay, macam Amway, semua yang besar-besar kan. Dia orang ni, dia punya founder dah tak ada dah mati lah. Tapi bisnes tu still jalan. And then orang yang lama-lama tu dah ada ejen dah jadi billionaire dah. So SKV dia coming soon akan ke arah tu. Siapa yang nak, and then macam SKV ni company Malaysia, produk dia produk orang Islam, memang halal kan, memang tak ada masalah. Produk dia memang so far memang berkesan. And then SKV ni dia akan jadi coming soon macam Amway. And then coming soon nanti macam-macam. Sekarang ni dia ada 9 produk, tapi coming soon SKV dia akan keluarkan macam-macam, berus gigi, shampoo, rambut, sabun dia akan keluarkan. So macam keperluan household. So siapa yang join sekarang ni, you buat, saya target lah. Saya target insyaAllah lah, tahun depan 10 juta sebulan. Doakan saya dapat buat sales 10 juta. Sebab apa, saya tengok saya punya leader dah dapat dah. Leader saya 9 juta tahun ni sebulan kan.
So kalau leader saya boleh, of course saya boleh. Sebab apa, saya punya agent lagi ramai pada saya punya leader. You all pun boleh. You all pun boleh. You masuk, you guna produk, you promote. Lepas tu kalau ada orang nak beli, you jual. And then biasanya customer ni dia akan jadi agent. Dia beli, sama ada dia beli untuk diri dia sendiri, lepas tu dia beli untuk family dia, ataupun dia promote. Kan? Tak semua orang nak jadi agent, tapi ada kebanyakan lah saya punya customer ni, dia beli-beli, lepas tu macam bagus lah, lepas tu dia daftar jadi agent. Dia beli lah dekat mak dia, adik-beradik dia, and then dia sedekah-sedekah semua kan. Alright. So siapa yang nak dibantu, you komen nak, you WhatsApp saya. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Apa-apa nanti WhatsApp saya. Bye-bye. Assalamualaikum.